Assalamualaikum dan salam hormat. Saya Ras Adi Baratzi dan terima kasih sekali lagi bersama kami di dalam rancangan Temu Janji Bersama Ras. Pada hari ini saya bersama dengan salah seorang sahabat saya daripada Ahli Dewan Negara, iaitu Yang Berhormat Senator Datuk Wira Osman bin Aziz. Beliau adalah antara yang saya segani sebenarnya kerana kami kenal dan saya mengikuti beliau ketika saya dulu sibuk dengan dunia sukan sebagai pengacara dan pengulas sukan. Datuk, hari ini kita akan membincang mengenai melestarikan industri padi negara dan Felda. Ternyata beras ataupun padi tetap menjadi keutamaan negara kita, walaupun ladang kelapa sawit semakin menjadi rebutan ramai peladang kerana pendapatan lebih baik. Kerajaan kini membelanjakan beratus juta ringgit setiap musim untuk mengeluarkan subsidi padi kepada petani kita. Pada 2020, bahagian tanah yang digunakan untuk perladangan kelapa sawit mencapai 73%, sementara bagi penanaman makanan hanya menguasai 10% sahaja. Era kejayaan tanaman industri hanya bergantung dengan kelapa sawit. Model estate hanya diamalkan dalam industri minyak sawit. Jadi sudah tiba masanya Malaysia beralih kepada kekayaan semula jadinya, iaitu makanan. Pelan Tindakan Dasar Sekuriti Makanan Negara 2021-2025 dilancarkan untuk tingkat pengeluaran padi. Jadi, Datuk, bagaimana Datuk lihat industri padi secara mikro serta pencapaian negara dalam sektor ini? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali saya nak rakamkan penghargaan kerana saya berpeluang dijemput dalam program Temu Janji Bersama Ras. Saya kira ini satu program baru yang inovatif yang boleh memberi pengetahuan lebih kepada masyarakat, penonton dan sebagainya. Apabila kita bercakap soal padi, beras ni, kita sedar bahawa beras merupakan makanan ruji negara. Yeah. Kita ada 30 juta orang rakyat Malaysia yang saya kira mau tidak mahu sekurang-kurangnya satu hari satu kali kena makan nasi. Jadi sebab itulah kita sering bercakap soal food security ataupun jaminan bekalan makanan negara. Dan apabila kita bercakap soal makanan, kita tidak lepas dari bercakap soal padi. Dan hari ini kita sedar kerajaan memang memberi tumpuan yang cukup banyak dengan industri padi. Malahan hampir saya ingat setiap tahun di dalam bajet peruntukan kerajaan 2 bilion ringgit disediakan untuk melestarikan industri padi. Dan kita sedar kita ada sekitar 300,000 hektar tanah yang ditanam dengan padi. Sama ada dalam kawasan-kawasan granary, dia panggil kawasan-kawasan jelapang, maupun kawasan-kawasan padi bukit sekali, dan melibatkan sekitar 300,000 pesawah. Pesawah yang secara tradisi maupun ataupun pesawah padi bukit di Sabah dan Sarawak. Dan sebab itulah kita mempunyai kerajaan mengambil langkah untuk meningkatkan hasil tuaian padi ini melalui program-program tanaman padi 2 kali setahun. Bermula daripada tahun 70-an dulu sampailah ke hari ini. Kita mempunyai kawasan-kawasan jelapang macam contohnya di Mada di Kedah, Kada di Kelantan. Kita ada program Barat Laut di Selangor, kemudian di Kerian Sungai Manik di Perak dan juga di seberang Perak. Kemudian ada sedikit di Rompin Pahang, di Besut Terengganu. Kemudian kerajaan melebarkan pula ke Sarawak di Batang Lupar dan juga di Kota Belud Sabah. Jadi kita kerajaan melihat bahawa perlunya diperluaskan tanaman padi kerana kawasan-kawasan tanaman ini memang terhad dan rakyat makin bertambah. Jadi sebab itulah kerajaan perlu melihat bagaimana nak meningkatkan hasil tuaian tu, mengambil kira kekangan keluasan tanaman padi, dan ada juga setengah-setengah kawasan padi ini terpaksa dikorbankan untuk pembangunan. Jadi kalau contoh di Kedah ni, kata di Kedah kita ada 100,000 hektar kawasan tanaman padi di MADA, Lembaga Kemajuan Pertanian Muda. Melibatkan 4 wilayah, satu di Perlis 16,000 hektar, kemudian di Jitra wilayah 2 30,000 hektar, di Pendang dan juga di Kota Sarang Semut, menjadikan kawasan tanaman seluas lebih kurang 100,000 hektar, dan seluas selainnya ada lebih kurang
30,000 ke 50,000 hektar kawasan luar Mada ni. Begitu jugalah di Kadar dan sebagainya. Jadi tujuannya adalah untuk memastikan bekalan beras ni sentiasa cukup. Dan hari ini kerajaan Malaysia berupaya menghasilkan sekitar 72% SSL, Self Sustainability Level, dan kita berusaha untuk meningkatkan lagi sebab lagi 30% kita terpaksa import. Jadi bila kita bercakap soal import, dengan contoh klasik hari ini dengan adanya COVID seluruh dunia, termasuk di negara-negara yang kita import beras, Thailand, Vietnam, India dan sebagainya, dia mungkin memberi kesan terhadap pengeluaran di sana. Bila pengeluaran mungkin kurang, maka harganya kena naik. Jadi inilah yang dikatakan security makanan tu. Maka kerajaan mengambil pelbagai langkah untuk memastikan kita sendiri mengeluarkan padi dan beras untuk yang mencukupi untuk rakyat kita. Tapi kita juga sedar oleh kerana kita ada pelbagai segmen masyarakat yang ada yang berpendapatan lebih tinggi, mungkin yang suka makan beras import dan sebagainya. Jadi mau tidak mau kerajaan perlu pastikan sekurang-kurangnya 70% bekalan tu dihasilkan dalam negara. Apa yang berlaku di luar sana maka kita tidak ada kesan sangat. Namun kita sedar setelah bertahun-tahun perjalanan, kita menyedari bahawa banyak lagi usaha-usaha kerajaan perlu buat untuk mengoptimalkan hasil keluaran padi ini supaya kita akan terjamin bekalannya di masa depan. Itu sebenarnya soalan saya yang seterusnya, tapi Datuk dah terus jawab. Pasal saya nak tanya Datuk tadi, apakah solusi dengan permasalahan yang dilalui oleh pesawah sebenarnya? Masalah yang kita hadapi, yang saya tengok, saya ni sebenarnya anak bendang. Saya amat sensitif dan juga orang kata ambil berat tentang masalah-masalah pesawah-pesawah ni. Kebetulan saya pun pernah menjadi pengurusi MADA tu sendiri 5 tahun, 2013 sampai 2018. Kita perlu melihat isu-isu yang basic, yang asas, iaitu contohnya sekarang ni, hari ni di Kedah kita adalah musim untuk menabur padi. Jadi kita menghadapi masalah benih. Jadi masalah benih, jadi kita perlukan kepada bekalan benih yang mencukupi, variety yang betul. Jadi ini semua isu-isu yang saya kira Mardi dan juga Jabatan Pertanian kena selesaikan. Kalau tidak habis-habis. Maksudnya masalah-masalah, banyak lagi masalah-masalah lain, termasuklah jadual tanamannya, saliran pengairannya dan sebagainya lah. Banyak yang kita perlu ni, mungkin saya boleh sambung lagi sekejap lagi. Itulah tadi. Ini yang dikatakan Otai. Dia tahu kita nak commercial break, dia kita boleh sambung selepas ini. Okey. Kami berhenti seketika untuk beri laluan kepada pihak penaja. Namun begitu, jangan ke mana-mana. Banyak lagi yang boleh kita dengar daripada pengalaman Datuk dan juga antara permasalahan dan solusi bagaimana kita boleh menyokong komuniti pesawah padi kita. Jadi jangan ke mana-mana. Assalamualaikum dan terima kasih sekali lagi bersama kami, saya Rasad Ibarazi dan juga yang berhormat Senator Datuk Wira Osman. Kita berbincang tadi topik yang masa tadi kita berhenti, sebelum tu kita cerita mengenai permasalahan pesawah padi kita. Topik kita adalah melestarikan industri padi negara dan juga Felda. Jadi Datuk, boleh tak ceritakan sedikit daripada pengamatan Datuk, apakah antara permasalahan yang dihadapi oleh para pesawah kita dan solusi yang boleh kita work on supaya kita dapat mengatasi isu yang dibelenggu pemain industri padi. Tadi saya ada sebut tentang masalah benih padi. Masalah benih padi kita, macam contoh di kerajaan menyediakan subsidi benih padi sejumlah 80 juta ringgit. Kurang lebih kita memerlukan sekitar 70,000 tan benih padi setahun. So kalau macam di Kedah ni, kita di Mada kita perlukan lebih kurang 24,000 tan setahun, bermakna 12,000 tan semusim. Sebab kita tanam 2 kali setahun. Jadi sepatutnya kita tidak lagi dibelenggukan masalah ini, sebab kita perlu kementerian melalui Jabatan Pertanian yang menjaga benih padi ini. Mardi menjaga benih asas. Benih asas maksudnya benih yang telah pun diperbuat percubaan dan akhirnya berjaya untuk dijadikan benih sah.
maka Jabatan Pertanian perlu melihat ladang benih yang mencukupi. Jadi kalau hari ini kita nak tanam musim sekarang ni, stok benih padi itu sudah siap musim lepas. Jadi kita tak perlulah orang kata apa berkejar-kejaran, dan kita perlu siapkan benih itu supaya bila petani dah mula harvest musim yang lalu, benih dah siap untuk musim depan. Tapi ini tidak pernah berlaku. Jadi yang inilah perlu. Kenapa benda ni dah bertahun-tahun tapi yang masih ni yang menjadi benda berterusan? yang menjadi orang kata apa masalah yang tidak pernah selesai. Dan inilah perlu diperbetulkan. Dan kerajaan saya tak silap saya memberikan lesen atau kuota kepada 11 syarikat untuk membekal benih padi sah ni. Namun mungkin ada setengah syarikat tu dapat kuota yang terlalu banyak, maka dia tak mampu untuk nak cari ladang benih yang mencukupi, kemudian menghasilkan benih yang sah tu untuk dijual kepada petani. Kemudian bila ada kekurangan benih, timbul isu masalah harga. Harga di kilang sepatutnya RM28, dijual mungkin RM35. Kemudian ada lagi kos pengedaran dan sebagainya. Akhirnya kadang-kadang petani itu terpaksa membeli satu beg benih padi 20 kilo tu sampai RM50-60. Jadi dia membebankan. Jadi kepada ni, itu antara perkara yang saya kira saya mendesaklah kepada kerajaan melihat secara holistik isu benih ni supaya diselesaikan. Dan boleh dibuat, bukan tidak boleh dibuat. Cuma mekanisme tu kena diperbetulkan. Masalah selain itu adalah berkaitan dengan saliran dan pengairan. Macam kita ada macam kita selalunya kalau bendang 2 kali setahun ni kita ada dam, kita ada simpanan air dam ni di takungan kita yang besar. Kemudian ada terusan primary dia panggil, terusan yang ni, kemudian ada terusan sekunder, kemudian terusan tertiary. Terusan tertiary ni adalah terusan kecil yang menghantar air dan mengeluarkan air ke kawasan-kawasan bendang. Jadi dia perlukan kalau seidealnya, seeloknya macam di barat Laut Selangor, di seberang Perak ada 30 meter per hektar. Tapi macam kami di Kedah ni hanya ada 18 meter. Jadi perlu kerajaan sekarang sedang melaksanakan program tu, dan kita menggesa supaya diberikan keutamaan sebab dah 50 tahun MADA ditubuhkan dan kita masih menghadapi masalah peparitan dan juga saliran ni yang perlu diatasi segera, dan kita mintalah supaya diberikan keutamaan. Selain daripada itu, sudah tentulah masalah jadual tanaman. Jadual tanaman ini juga berkait rapat dengan benih. Jadi kalau benih itu lambat, jadual tanaman itu telah bergerak mungkin sebulan ke depan, maka dia akan memberi kesan kepada musim menuai. Bila musim menuai, baru-baru ni musim lalu di Kedah ni kita menghadapi masalah lambakan tuaian yang serentak. Walaupun di MADA dijadualkan fasa 1, 2, 3, tapi oleh kerana mungkin masalah benih, kemudian datangnya bulan puasa masa tu, jadi petani ni menabur padi ni serentak. Jadi bila serentak, akhir sekali bila datang musim menuai pun jadi masak serentak. Bila masak serentak, masalah jentuai menjadi masalah. Kemudian pengangkutan masalah, penerimaan di kilang masalah, dan ketika itu jugalah nasib kurang baik lagi Allah Ta'ala bagi musim tengkujuh, peralihan monsun, angin datang kuat, padi rebah. Jadi ini memberi kesan kepada pendapatan petani, dan bila padi rebah ke tanah yang basah dipotong lebih tinggi. Jadi inilah isu-isu yang saya kira perlu dilihat secara menyeluruh, supaya masalah petani ini tidak orang kata apa, tidak menjadi satu rutin kepada masyarakat tani. Jadi banyak lagi lah perkara-perkara yang melibatkan masalah ni dan yang perlu dilihat secara ni. Dan saya minta lah kepada kerajaan supaya adakan bengkel dengan agensi pengeluaran padi di seluruh negara ni, kemudian dengan Jabatan Pertanian, dengan Mardi dan sebagainya, supaya kita dapat duduk dan seterusnya dapat mengatasi masalah ini dari masa ke semasa. Banyak tu masalah. Kalau macam Datuk tak cerita, kita sebagai orang kebanyakan kita tidak berapa faham apakah antara kesukaran yang dilalui. I'm sure there's a lot of frustration kepada mereka. Dia masalah ni Puan yang berhormat, kita tak mau diulang-ulang. Kalau kita tiap musim berulang benda yang sama, jadi kita tidak belajar dari kesilapan. Jadi bila kita tidak belajar dari kesilapan, maka kita tidak ada ruang untuk membuat penambahbaikan. Jadi ini isunya.
Jadi saya minta supaya dilihat secara holistik semua peringkat tanaman padi tu. InsyaAllah. Okay, kita berhenti seketika. Kalau boleh kami ni tak nak berhenti, tetapi jangan ke mana-mana, teruskan bersama kami supaya kita dapat mendalami isu-isu yang dilalui oleh pesawah dan bagaimana kita boleh memperkasakan komuniti mereka ini supaya kita dapat terus menjadi negara yang orang kata pengeluar padi yang tersohor di antero dunia. Selamat kembali ke rancangan Temu Janji bersama RAS. Saya Ras Adibaratzi dan bersama saya ialah Yang Berhormat Senator Datuk Wira Uthman. Kita bercerita mengenai padi negara dan antara masalah yang dilalui pesawah kita. Jadi Datuk, sebalik subsidi kerajaan hasil padi negara masih rendah dibandingkan negara jiran terutama Thailand dan juga Indonesia. Lebih pelik lagi, rakyat Amerika Syarikat yang tak makan nasi pun tetapi negara berkenaan menjadi antara pengeluar beras terbesar di dunia. Bagaimana tu, Datuk? Saya melihat kita secara holistiknya kena melihat dari sudut kajian tanah kita, baja. Kita kerajaan membelanjakan cukup banyak untuk subsidi baja. Kita ada urea, kita ada NPK, kita ada compound, kita ada liquid fertilizer ni. Tapi apa yang saya lihat adalah formula baja yang diedarkan kepada masyarakat petani seluruh negara adalah sama. Sepatutnya kita kena ada satu uji kaji soil fertility ni, acidity dan sebagainya, baru kita formulate baja. Jadi barulah kita mendapatkan mengoptimalkan hasil. Jadi perlukan kepada ni sebab ini dah long overdue dan kita tak mau subsidi kerajaan ini wasted, dibazirkan kerana tanah yang kita ada tu tak sesuai dengan baja yang kita bagi. Itu yang pertama. Yang kedua, kita perlu melihat, saya punya pendapat bahawa sasaran yang agak realistik kepada kerajaan hari ini dengan 300,000 hektar tanah bendang yang ada, kita targetkan untuk meningkatkan 1 tan 1 hektar. Jadi kalau 1 tan 1 hektar, kita akan dapat 600,000 tan setahun. Menjadikan sumbangan kepada SSL negara ni mungkin boleh mencecah 75 ke 80%. Jadi benihnya satu, bajanya satu, ke uji kaji tanah dan sebagainya, dan kemudian sudah tentulah apa mau tidak mau kita perlu kepada teknologi drone dan sebagainya yang saya rasa dah mula digunakan oleh petani pada hari ini. Saya pelik, Datuk bercerita mengenai baja, tetapi baja itu mereka tidak melihat kesesuaiannya dengan tanah kita. Saya rasa itu antara punca utama kenapa hasil padi kita tidak meningkat. Sebab kita menaburkan baja tu tidak mengikut kesesuaian tanah yang ada. Right. Wow. Yalah, kita ni orang kebanyakan, banyak saya dapat belajar daripada Datuk bercerita mengenai padi, mengenai permasalahan yang dilakukan dan solusi yang Datuk cadangkan tadi. Baiklah Datuk, seterusnya banyak sebenarnya saya nak bertanya, tetapi kita tidak punya banyak waktu. Saya nak tanya masalah di kalangan peneroka Felda ni, yang mana generasi pertama ramai yang telah pun pulang ke tanah abadi, tetapi generasi kedua ni pula tidak mahu duduk di kampung untuk menguruskan benda-benda mereka ini. Jadi apakah yang boleh kita lakukan untuk memastikan kita dapat terus maju sebagai sebuah negara yang mengeluarkan padi ini? Felda merupakan satu rancangan gagasan yang cukup hebat dan telah berjaya, terbukti hebat. Kita ada 317 rancangan, 114,000 keluarga Felda peneroka, 500,000 tanah. Tapi bila masa berlalu, masalah minat generasi muda berkurangan dan sebagainya, maka hari ini Felda menghadapi masalah untuk mengeluarkan hasil yang optimal. Jadi saya dalam ucapan di Dewan mencadangkan supaya kita integratekan tanah milikkan keluarga Felda ni menjadi satu ladang besar. Kemudian daripada situ kita boleh menguruskan ladang itu secara lebih profesional. Peneroka ni pula menjadi pemegang saham mengikut keluasan tanah mereka, diberikan jaminan guaranteed minimum income, jaminan pendapatan bulanan. Kemudian kalau untungnya lebih, ujung tahun tu diisytiharkan dividen kepada mereka. Jadi inilah langkahnya dan saya rasa inilah langkah ke hadapan yang perlu dilihat oleh kerajaan dan Felda
untuk memaksimalkan return pulangan kepada tanah yang ada tu dengan pengurusan ladang secara profesional seperti ladang-ladang besar, dan kita tidak lagi menghadapi masalah-masalah seperti kekurangan tenaga kerja, ladang yang terbiar, kemudian pengurusan ladang yang halabalai dan sebagainya. Dan kita nak supaya perkara ini dapat dipertimbangkan lah, supaya yang penting ialah hasilnya akan memberi pulangan yang sebaiknya kepada peneroka-peneroka dan generasi kedua dan sebagainya. Terima kasih Datuk. Macam saya katakan tadi lah, kalau boleh saya pun nak mendengar banyak lagi. Tetapi terima kasih kerana berkongsi aspirasi Datuk dan cadangan. Saya berharapan agar keadaan bertambah baik untuk pesawah kita dan agar kita terus pastikan kualiti padi beras negara kita ini terjamin dan kita menjadi pengeluar yang besar seperti sekarang. Jadi amatlah penting macam Datuk katakan tadi, perlu diadakan bengkel supaya kita dapat sama-sama memberikan lebih pendedahan dan pendekatan kepada pesawah-pesawah kita di luar sana. Tadi kita juga cerita mengenai orang tengah, tetapi kita tidak ada waktu ya Datuk. Nanti insya-Allah kita akan bersama lagi. Jadi terima kasih sekali lagi kepada kalian semua yang telah sudi bersama kami. Kita bersama Datuk Wira Osman bin Aziz tadi untuk bercerita mengenai melestari industri padi negara dan Felda. Sehingga ketemu lagi, saya Ras Adibarzi. Assalamualaikum.